إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Kita diberikan lagi kesempatan untuk kita meneruskan tahsin tajwid itu, tuan-puan. Okay, semua sihat ni, tuan. Alhamdulillah, kita hari ni dah masuk 19 Syawal, 19 Syawal. Okay, masih lagi ramai lagi yang mereka yang berpuasa Syawal, tuan. Okay. Dia ada yang puasa selang-selang, kan? Ada yang puasa hari cuti saja, ada yang puasa hari kerja saja. Besok tak kerja, mungkin ramai dah puasa lah, kan? Kan? Okay, tuan-tuan, kita teruskan dengan buku tahsin tajwid kita. Okay. Saya tak tahu apa pasal masalah Facebook ni, tuan-tuan. 3-4 kali saya cuba masuk ke Facebook untuk live, dia tolak tenang, masuk tenang, masuk tenang. Tak boleh ni. Jadi tuan-tuan tengok, tak ada kepi apa-apa, tajuk pun tak ada, apa tak ada. Yang kita tulis tajuk tu dia dah tendang. Last sekali saya tekan je, masuk je lah tanpa tajuk. Tanpa tajuk. Ikut je lagi kita tengok buku yang kita pamerkan tu, itulah tajuk dia. Memang tak tahu kenapa 2-3 kali ni. Tak tahulah, telefon ni ke kena setting balik ke, kan, kat telefon ni. Sebab live ni kita buat di telefon, jadi dia tak mau, tak masuk. Tak masuk dekat live tu, tak masuk. Padahal kita dah mula 2-3 minit tak masuk. Kita tutup, mula balik semula, masuk pula. Masuk kali ni tak ada tajuk lah. Yang pertama tadi ada tajuk, masuk yang kali dua tajuk hilang lah. Kan? Mana sebab dah live nak masuk kan, bukan kita ada orang lain yang buat, kan. Okey, Okay, cara wakaf ni, yang minggu lepas kita belajar sebab wakaf, kan? Sebab sebab macam-macam sebab lah. Sebab mengajar, sebab qiraat, kan? Sampai yang last sekali sebab kita sendiri fikir nak berhenti, kan? Atas sebab kita sendiri, nak berhenti lah, kena berhenti, kan? Itu. Sebab tu dia ada pula wakaf tu, dia bagi wakaf tu wakaf tam, wakaf qafi, wakaf hasan, wakaf qabih, kan? Dia bagi kita wakaf pula, jenis wakaf, kan? Okey, tak apalah. Okey, nanti kita ulang semula lah. Kalau mumpah tak boleh ni, kita ulang semula. Okey. Okey, tengok sini ya. Okey, cara wakaf. Cara wakaf ni penting. Okey, mungkin tuan-tuan tengok apa benda ni. Tengok dekat cara wakaf, tengok ada baris, harakat, campur harakat. Kemudian jawapan dia kat bawah tu. Jawapan dia bawah ni lah. Maknanya kita nak wakaf. Bila wakaf ni, kita mesti matikan huruf yang last sekali, yang penghabisan sekali. Macam itulah bila kita baca Quran, kita tak boleh bagi huruf yang hujung ni, huruf yang hujung sekali ni hidup. Kita kena matikan, maknanya stop, dah habis dah, tak boleh pergi, kan? Okey, maknanya yang warna hijau ke kuning ni, Abang? Hijau. Hijau ni, kan? Hak warna hijau ni kena matikan. Hak warna biru ni huruf yang second last, huruf yang sebelum terakhir ada satu huruf. Kali ni huruf, maksud dia kat sini, huruf yang biru ni adalah huruf berbaris. Baris atas, baris depan, baris bawah, kan? Okey, matikan maksudnya campur. Okey, kita nak bila dah sampai hujung, kita kena matikan huruf yang hijau ni. Yang berbaris hijau ni, baris atas, baris depan, baris bawah, baris 2 depan, baris 2 bawah. Yang tak ada dekat sini adalah baris 2 di atas saja. Maknanya baris 2 di atas, dia tak boleh mati macam ni lah. Tak boleh matikan dengan huruf biru, matikan dengan huruf hijau, tak boleh. Maksud dia, faham tak? Baris 2 di atas, dia kecuali. Okey, maksudnya
Semua yang baris-baris yang ni sukun kena sukun. Maksudnya sukun ni maksudnya yang banyak-banyak ni bermakna baris. Kalau baris dia baris atas kena sukun, baris depan kena sukun, baris bawah kena sukun, baris dua di depan kena sukun, baris dua di bawah kena sukun. Tapi baris dua di atas tak ada. Tu. Faham? Okey, contohnya dia kata kat sini akhir suku kata disukun dalam bacaan. Akhir suku kata yang akhir ni disukunkan dalam bacaan apabila berharakat fathah, qasrah, kan, dhammah, kasratain, dhammatain. Tu kan. Ni orang belah-belah Kedah ni, dia ni belajar tu dia belajar kerasa. Kalau dulu di kampung dia tak ada kasratain, tak ada kasratain, tak ada. Dia panggil macam ni kan, Puan Zara, kasratin. Dia panggil kasratin, domatin, tu je dia panggil. Dia tak ada tain tak ada. Dia tin dia terus. Dia macam ringkas laju kan. Okey, dia punya cara dia. Kalau cara ni saya pun, kalau kita tahu pun, kita alif madah ke apa kita tahu pun, tapi kalau kita tak biasa, kan, alif madah tu mat kan? Kan? Alif madah tu mat. Tapi kalau kita tak biasa pun kita tak boleh buat. Sebab saya pun tak biasa. Tapi saya tahulah. Kan? Panjang lagu dia kan? Lagu dia nak sampai ke situ tu panjang lagu dia. Kalau orang tak kan, kalau orang tak biasa kan, macam mim alif lam sabdu kan? Mim alif lam mati di atas mal. Macam mana bunyi dia? Tu Puan Zara. Mim alif lam mati di atas mal. Tu kalau kampung. Kalau tu yang dulu sikit Ustaz. Kalau kami fathah. Mim. Contohnya mim alif mad. Kenapa? Mim fathah alif madah ma. Tu nampak tu. Tu. Macam tu lah Ustaz. Macam tu kan. Okay. Fathah alif madah. Alif madah tu alif untuk mat. Alif untuk mat. Tu. Dengar tu. Jangan. Jangan. Tu susah. Tapi tak susah. Daripada biasa. Daripada ada lagu tu. Mim fathah alif madah ma. Dia tu kan. Dia biasa. Saya dulu baru kahwin dengan isteri saya. Arwah mak mentua mengaji. Jadi saya tak ambil yang bahagian mengaja ni. Saya ambil bahagian yang dah baca. Saya kahwin je. Mak mentua tahu saya boleh mengaji, memang saya ambil panggung lah, duduk dengar mereka mengaji. Sekarang mereka ni dah besar-besar dah, 28, 29, 30 yang dah. Saya duduk ajar ngaji kecil-kecil tu kan. Saya bayang saya kahwin 30 tahun yang dulu. Saya duduk mengajar sekali dengan mak mentua. Masa saya kecil pula, saya mengajar sekali dengan mak saya. Mak saya guru Quran. Dan saya mengajar dekat rumah, ada orang datang mengaji, saya mengajar. Yang bahagian mukadam ni saya mengajar mengeja. Maknanya rupanya Allah jodohkan saya ni memang jadi guru Quran. Di rumah saya semasa saya kecil dengan mak saya. Okay. Mak saya memang guru Quran kafah lah. Mak saya. Tapi di rumah mengajar mengaji. Lepas tu bila kahwin, kalau cuti kalau balik, duduk dengan mak mentua saya. Mak mentua guru Quran. Saya mengaji budak-budak yang depa tu lah. Tapi ada special sikit di Kedah ni. Lain sikit. Dia lain sikit. Dia orang ni cukup respect guru Quran. Saya nak ceritakan. Okey ya. Di sana kalau musim nak raya zakat, dia bagi kat guru Quran dia. Dia bagi kat guru Quran, dia tak bagi kat orang lain. Penuh beras kat mak mentua saya. Beras. Dia bawa beras tu kan. Tolak bapak dia mai bagi zakat. Tolak. Rupanya depa bagi Quran, bagi beras tu kot. Saya tak pernah jumpa benda tu. Rupanya dia belah Kedah sana, dia tak bagi wang tunai. Yang banyaknya di kampung-kampung ni, dia bagi betul-betul beras. Malam nak raya tu datang seorang. Rupanya yang datang tu adalah
anak-anak murid punya mak bapak datang. Yang bapak bagi dekat arwah pak mentua, yang mak bagi dekat apa? Dekat apa ni, mak pengaji, yang mengaji ni bagi kat mak mentua. Wah, saya pelik. Memang pelik betul. Tak pernah jumpa orang bagi zakat direct ni. Yang kita tahu kat Selangor ni mana pernah kan. Jarang lah. Kalau kat tempat saya kat Dengkin ni saya tak pernah jumpa lagi. Dari dulu memang bagi duit Ustaz? Kita memang bagi duit daripada dulu. Kita tak bagi beras. Kat sana dia bagi kat guru. Tu saya pelik. Saya kata, saya pergi siap tanya ustaz lagi. Sah ke macam ni? Sah ke ni? Sah ke ni? Kat kerajaan arah macam ni. Sah apa tak sah pula. Orang tu cakap boleh apa tak boleh pula. Kan cuma dia tak memang sepatutnya bagi beras. Kan? Ya. Sebab tu makanan asasi kita. Itu makanan asasi kita. Ruji kan makanan kita kan. Ya. Okay. Itu sejarah dia lah. Okay. Jadi di rumah mengaji masa kecil. Di masa dah berkahwin mengaji mak mentua. Rupanya saya sekarang jadi guru Quran pada semua orang pula. Orang ramai. Dulu saya mengajar di kelas saya saja. Di rumah kecil-kecil. Lepas tu di masa kahwin di mak mentua, masa saya ada kelas saya mengajar tuan-tuan perempuan sajalah. Sekarang rupanya saya mengajar seluruh Malaysia, orang yang mengikut Facebook. Rupanya Allah nak atur tu pergerakan tu kan. Macam ni gayanya. Jadi banyak hidup tu dengan mengajar Quran je lah. Dari kecil lah. Kan? Okay, itulah. Doakanlah semoga sihat kan. Okay. Waalaikumsalam. Ustaz apa khabar? Selamat Raya. Salah silap Ustaz dulu orang Sabah. Ni orang Sabah masuk pula ni. Dulu belajar dengan tuan-tuan. Ni dia punya Facebook Al-Bogor. Ni sekali dengan tuan-tuan yang duduk belakang. Sekali dengan arwah Haji Mahmud. Dan arwah Haji Mahmud duduk sebelah Cik Azman kan. Yang kan ada orang muda ni. Apa tak ingat. Yang kan banyak kan belakang-belakang tu kan kita kan. Ni. Ada yang seorang belakang. Meja yang ketiga Ustaz. Saya je depan, lepas tu yang Encik. Ni nama samaran ni saya pun tak tahu ni nama samaran. Ni dia kata Assalamualaikum, apa khabar? Selamat Hari Raya. Silap murid kan orang Sabah. Okey, Waalaikumsalam. Tengok tuan. Baru cakap tadi. Ni sampai ke Sabah sana. Dah balik Sabah dah, tak boleh main sini. Okey teruskan mengaji terus belajar walaupun di mana anda tuan berada kan. Okey, teruskan walaupun umur kita ni panjang ke, berjumpa ustaz tu lagi ke atau dengan orang lain ke, terus belajar lah. Okey, kita teruskan. Boleh ingat tak balik Okey, tadi kita pergi ke Kedah kan, dah pergi ke belajar dah, lupa lah. Okey, contoh kat sini macam ni. Okey, contohnya Qul huwallahu ahad. Tu yang biru. Jangan confuse kan. Dan ni yang hijau ni kan. Kuning hijau. Kuning. Hijau. Ni mewakili yang biru ni. Maknanya dengan dal ni mewakili yang hijau ni. Okey, jadi dal ni dun kan. Ada dun kat atas ni. Kena sukun. Maknanya Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kan kita matikan. Tak ada apa-apalah, tak ada panjang, tak ada apa, matikan. Jangan baca Qul huwallahu ahadun pula Qul huwallahu ahad. Okey, terus lepas tu terus. Okey, itu senang lah kan. Okey, terus kita pergi pula. Okey, nombor 2 ni akhir suku kata berharakat yang ni tadi, yang tak atas tadi tak ada kan. Fathatin. Fathatin dan sesudahnya ada huruf alif. Maknanya kalau kampung dia berbaris 2 di atas. Akhir suku kata ni berharakat berbaris 2 di atas dan sesudahnya ada huruf alif dibaca fathah, dibaca baris atas dan panjangnya 2 harakat. Okey, contoh kat bawah ni. Okey, kalau
ada baris 2. Okey, baris 2 maksudnya baris 2 di ujung ni kita tak boleh matikan dengan ba alif ni. Kita tak boleh bagi allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tak boleh. Tak boleh mati tibaqa. Tak boleh. Sebab dia baris 2 di atas. Kalau baris 2 di atas ni dia akan jadi mat. Waqaf dia dengan dia sendiri akan jadi mat dan dibuang satu baris nama tibaqa. Okey, faham tak tuan-tuan? Okey, bagi tuan-tuan yang dah biasa umpan cakap tak ada masalah. Tapi bagi orang yang baru-baru baca Quran, baru-baru yang kenal Quran, kan, saudara-saudara baru, dia ini bermasalah bagi dia nak wakaf ni. Macam mana ni Ustaz? Okey ya. Dia ingat alif ni tak main peranan apa-apa kan? Baris ni tak main peranan apa-apa. Bila orang pesan kat ujung tu matikan, dia mati ke dah? Alladhi, sebab alif tu mana ada baris apa-apa kan? Jadi alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tak boleh. Kalau baris 2 di atas tak boleh. Tapi kalau baris 2 di bawah, baris 2 di depan, kita kena buang baris ni, kita matikan. Kan? Ahadun jadi kul huwallahu ahad. Kalau din sama juga kul huwallahu ahadin. Ahadin, ahad sama juga. Tapi kalau baris atas tak boleh. Dia kena bariskan. Faham tak tuan-tuan? InsyaAllah faham tak? Cik Noah? Cik Azman okey ya? Cik Hakim faham ya? Ya, 1 rakaat 2 rakaat Ustaz. 2. Jadi, 2. Balik 2. Kalau hukum mat dia panggil mat iwad. Kalau hukum mat dia panggil mat iwad. Inilah mat iwad. Kan? Faham tak? 2 di atas. Dia panggil mat iwad. Ain, waw, dot. Iwad. Bukan mat iwad Iwad, bukan awad. Bukan mat iwad. Iwad. Ain, waw, dot. Matikan. Iwad. Faham? Baca 2 harakat. Okey ya? Tapi nanti ada, sebab nanti kita akan baca. Sekarang tak boleh cerita nanti. Takut orang tuan-tuan celaru. Celaru. Celaru ni masuk nanti. Kita ada masa sekejap lagi kita cerita balik. Okey, tunjuk bawah ni. Okey ya? Okey. Tengok kat bawah ni. Wa 'inaban wa qadba. Wa qadba. Ba. Asalnya wa 'inaban wa qad ban kan? Akan wa 'inaban wa qadba. Dua harakat. Wa zaitunan wa nakhla. Lam alif ni betul lah. Lam alif kan? Pada 2 di atas. Wa zaitunan wa nakhla. Wa hadaiqa ghulba. 2 harakat. Boleh? Senang ya kan? Tak ada apa kan? Okey. Ingat tu je, baris 2 di atas tak boleh dimatikan terus. Baris 2 di atas ni kena okey. Okey, tuan boleh ya? Okay, waalaikumsalam bagi mereka yang baru masuk. Okey. Okey, sama-sama teruskan. Kita kalau siapa yang ada buku, muka surat 107. Kita juga mengucapkan terima kasih ya. Alhamdulillah ada yang menghantar bintang kan, bintang. Sekarang ni dekat Facebook ni dia naik taraf sikit lah. Dia ada bintang tu kan. Dekat ruang komen tu, tuan-tuan tengok dekat bawah tu, dekat sebelah Facebook bawah tu sekali dia ada bintang. Dia dah upgrade kan, dah cukup
Facebook dia dah cukup follower macam mana, dia akan bagi untuk kita untuk komen dan hantar bintang. Bintang tu berupa macam pemberian lah daripada follower tu. Pemberian kepada tuan punya Facebook tu. Okay? Okay. Faham tak tuan-tuan? Kata tu okay. Kita benda ni bukan kita buat, benda ni Facebook yang buat. Jangan ingat bintang tu kita buat kan. Kalau live tuan-tuan tak cukup dia punya ramainya orangnya, tak cukup orangnya, tuan-tuan tak akan dapat benda tu. Dia bila dia dah ramai, dia akan dapat. Kalau live personal tu tak tahulah, ya, saya rasa ni macam bentuk yang saya tak faham benda ni, tapi saya tengok tiba-tiba ada bintang dan orang pun hantar bintang. Saya pun tak faham. Saya kata okey lah tu. Anak saya kata bintang tu macam orang bagi kita lah, sedekah kita macam tu kan. Okey, bintang tu dia berupa dolar US, kan, dia dalam dolar US tak salah saya. Okey. Okey, lepas tu dia akan terkumpul lah. Nanti dia akan, tak tahu macam mana cara tukar, saya tak reti. Nanti nak kena tanya anak. Okey, kita pun tak faham benda ni apa. Sebab kita kerja ngajar je. Okey, yang semua admin ni bukan saya. Admin ni bukan saya, yang menulis dalam Facebook ni semua yang ada macam ucap-ucap selamat tu kan. Tu semua bukan saya. Saya ni kerja dia ngajar je orang lain yang jalankan Facebook saya ni. Kan, dia orang yang cipta, dia orang yang buat, saya tak tahu apa. Saya punya ni okey. Ramai nak hantar tapi tak pandai. Ramai yang tiap-tiap kali ustaz buat live tu nak hantar bintang tu tapi tak reti. Dia orang cakap benda ni boleh beli top up. Dia top up. Boleh beli. Saya tak faham. Nanti Hakim belajar cara macam mana nak tekan bintang. Dia special sikit. Bila orang tekan bintang ni, dia ada bunyi keting ni. Macam duit siling jatuh. Ting. Okey, bukan orang nak nilaikan, maksudnya nak nilaikan Quran ni dengan RM2, tak ada. Sebab ini dah cara Facebook. Mana kita tahu, kan? Macam hadiah lah. Mungkin hadiah kita banyak live ke, banyak apa kan? Okey. Tapi tak ada niat langsung lah. Kita main hantamnya. Kalau nak ikut tuan-tuan, saya punya live ni lagi banyak. Tapi siang saya tak buat. Saya buat malam je. Siang saya tak buat. Siang semua saya buat live ni hari Jumaat aja. Kalau ikut, siang saya punya kelas 3. Setiap siang 3 kelas. Tapi tak buat live. Kalau saya buat 3 siang, malam 2, 5 kelas di live. Tapi saya tak buat. Saya buat malam je. Okay? Sebab saya pun nak selesa juga. Nak jaga privasi anak-anak murid juga kan. Okay, saya tanya, okay, relax, tak payah. Sebab susah susah nak jaga juga. Nak baca komen lagi, nak macam kan. Sebab mata kita ni dah tua. Dah pakai spek lah tu kan. Dah ada bag belakang bawah ni. Dah tua dah. Bukan muda lagi. Kita nak main-main tara ni seronok-seronok tu tak ada kan. Kita pun nak nak cari bekal kan. Cari bekal lain. Boleh faham ya? Faham maksud saya? Faham tak? Okey. Ni bukan kita. Zaman kita ni dah sweet 16 ni. Sweet 60. 60. Nak mengarah ke 60 dah. Waktu pun dah sampai masa dia dah. Okey ya. Entah besok, entah lusa dah. Okey ya. Allah jemput kita. Nampak ya? Okey ya. Bukan masa dia lagi. Okey. Ini Quran. Amanah. Apa yang amanah Allah bagi kat kita dah dapat. Macam saya dekat ni, memang dah jodoh betul kita mengajar Quran dari kecil sampai ke tua. Kita teruskan aja sampai mati. Sampai mati, sampai khatam lah, sampai kunci. Okey. Khatam tu kunci dah. Tak boleh buat apa dah. Okey, doakan bukan. Muka faham tak yang tadi? Faham tak? Yang baris 2. Jangan tak susah pun. Cuma di hujung sana, yang baris yang kita tak boleh matikan dengan huruf sebelumnya, cuma baris atas je. Dia kena sendiri. Personal mati dia. Faham kan? Okay. Tak payah cuba kot tak payah cuba baca. 2 harakat je. Wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla
wa hadaika ghulba. Saya tak risau yang ni, saya ada risau yang lain. Tengok. Dia tak jadi 2 harakat. Sekejap saya tunjuk. Saya ada risau benda lain, benda huruf lain tu. Okey, kita pergi yang ketiga pula. Kalau tuan-tuan dan puan tak faham, kalau terus ajukan soalan di Facebook pun sama. Kalau tak faham, okey ya. Kita sama-sama bincangkan, okey ya. Okey ya. Kalau tak boleh jawab hari ni, kita akan jawab akan datang. Okey. Terus, akhir suku kata terdiri daripada huruf mat. Huruf mat. Huruf mat ni huruf alif lah. Waw, ya. Huruf mat lah. Tengok kat sini. Alif ke, ya ke, waw ke. Kan? Atau huruf sukun. Huruf yang memang mati. Memang dah mati dah huruf tu. Memang dah mati. Ada lagi pun dah mati ni tuan-tuan tak semestinya ada tanda mati. Faham tak? Huruf mati tak mesti kalau dalam Rasam Osmani huruf mat dia akan jadi huruf kosong last sekali. Ya kosong, waw kosong, kan? Alif kosong. Atas alif, atas ya, atas waw tu tak ada tanda apa-apa. Itu maknanya huruf mat. Waw tu sedang dimatikan oleh huruf sebelumnya baris depan. Ya tu sedang dimatikan sebelumnya baris bawah. Okay. Alif tu sedang dimatikan sebelumnya hurufnya baris atas. Itu. Alif, ya, waw, ya, mat. Kan? So, huruf ni al-jauf yang kita baca kan? Al-jauf. Huruf sepanjang rongga kerongkong dan rongga mulut. Itu al-jauf. Okay. Cara dia. Okey, contoh ni kat sini. Ujung sekali huruf dia nun alif. Maknanya dia kekal nun alif. Dia kekal lah. Kekal dengan mat dia. Ujung dia ya mat. Ya kosong kan dia kan? B. Dia kekal lah. Tak payah ubah-ubah. Maknanya tak payahlah buang pula jadi maulan. Kan? Qalb. Bukan tak boleh tu. Dia kira terus kekal. Dia tak boleh ubah. Dah mat, terus mat. Mat 2 akad lah. Faham? Contohnya, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. 2 akad lah. Bukan boleh jadi ma'arik sukun lah. Dah hujung maulana. Sebab kita tengok ada baca panjang, kita pun baca panjang. Maulana, tak boleh. Kalau mak asli, dia kekal mak asli. Berhenti dia. Faham ya? Jangan baca ujung panjang pula. Okey, kita tengok. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qalbi. Jangan confuse, tengok ya tak ada apa. Qalb. Macam itu pula. Bukan. Yang ujung ada perut selepas ba tu, ada perut ya tu kan. Ada bentuk ya tu, itu adalah ya. Kalau dia baris bawah sebelum dia. Faham ya? Kadang-kadang yang bentuk ya ni tuan-tuan, kalau sebelum dia baris atas dia ke ba kan. Qalba kan. Dia qalba, dia jadi mak asli juga. Kalau bawah, qalbi, dia bani mak asli juga. Dia tengok huruf sebelum dia. Sebab dia kadang-kadang jadi alif maksurah. Kadang-kadang bentuk ya ni dia sebagai alif. Ya tuan? Pernah jumpa? Nanti akan jumpa nanti ya. Okey, faham? InsyaAllah. Tak susah. Okey. Okey, senang senang. Okey ya. Kalau senang, dia terus lagi. Okey. Kita tu lah tuan. Kita banyaknya di antara pembaca-baca Quran ni. Dia kenal tanda-tanda wakaf ni. Mim kecil. Kan? Qaf lam ya. Dia kenal. Nak wakaf ni dia kenal. Dia baca nafas dia panjang. Kenal nak baca. Nak macam mana, kat mana nak berhenti kan. Dia tengok tanda. Berhenti. Kadang dia tengok benda-benda tak ada tanda pun dia reti nak berhenti. Tapi dia berhenti dengan salah cara berhenti. Tahu nak berhenti, tempat tu memang boleh berhenti. Macam
Sekarang Quran sekarang kan yang ada yang keluaran yang wakaf ibtidak tu kan, yang ada color-color dia pekatkan color sikit, dia buat macam dia highlight kan, dia ada color biru, dia ada color merah, dia ada color hijau, color kuning kan. Dia tahu ini boleh berhenti, lepas ni ulang balik kat sini. Tapi cara dia landing salah, cara dia letak kaki salah. Maknanya kan, dia letak kaki salah. Patutnya kena letak kaki dua belah, dia letak kaki sebelah. Yang mana letak kaki dua belah, letak kaki sebelah, yang sebelah letak kaki dua belah. Maksudnya cara dia tamatkan bacaan tu salah. Itu yang kita belajar cara wakaf ni. Itu yang kita belajar cara wakaf ni. Kita kata ada ke orang macam tu? Ada ke orang macam tu, Ustaz? Tak reti wakaf? Ada. Awak tak adanya? Ada. Kan? Salah satunya orang yang baru-baru baca Quran, macam budak-budak kecil-kecil yang baru baca Quran kan. Salah satunya yang baru-baru dah mula-mula baca Quran, dia kadang-kadang dia akan salah cara wakaf ni. Makan masa jugalah, lama jugalah nak landing betul ni. Kan? Baca tambah sesak nafas kan. Baca Allah tak sampai, nafas nak berhenti ni. Nak berhenti cara emergency kan, cara yang kita beritahu tu kan, cara yang kita pilih kan. Nak berhenti dekat wakaf tam ke wakaf apa, nak berhenti dah yang wakaf ikhtiari kan. So nak berhenti salah pula cara mati dia. Salah pula cara mematikan huruf tu. Yang ni lah kita belajar ni. Boleh? Tak ada masalah apa kan? Yang di Facebook ada masalah? Tak ada kan? Harap sontong perempuan semua dah mahir. Tapi kalau tak ada masalah pun, Ustaz kena ajar juga. Sebab tak boleh lompat kan? Okey, tak ada masalah, cepat. Ni pandai, faham, cepat. Tak boleh tu. Kita kena belajar. Ataupun tuan-tuan kena belajar ambil kata-kata yang Ustaz duk cakap ni, gunakan untuk mengajar orang lain. Macam ni kan. Okey kan, walaupun dah faham. Kadang-kadang kita nak derangkan dengan orang yang kita nak ajar tu, kita tak faham macam mana nak terangkan. Betul tak Cik Noh? Ustaz. Kita tahu nak kita tahu benda ni. Tapi kita nak buka mulut nak cakap apa benda nak cakap dengan dia macam mana ni. Kan? Macam mana nak cakap? Kena tirulah. Tiru sikit-sikit apa gaya-gaya Ustaz tu cakap macam mana, apa benda. Kan? Tapi kena ambil betul-betul ilmu yang kita teori ni, ulama buat untuk kita boleh baca betul. Kan? Ulama buat boleh kita baca betul kan. Mungkin zaman Rasulullah tu tak ada benda ni, tapi ulama-ulama yang kemudian sebelah tabi'i, selepas tabi'i ulama-ulama ni kan, lepas sahabat kan, lepas tu para orang tabi'in kan, lepas tu yang ulama-ulama bawah ni dia cipta benda ni untuk kita dapat baca dengan betul, dapat baca macam mana sahabat dan tabi'in dan Rasulullah baca. Kan? Kita ikut. Okey. Boleh faham teori ni, kalau dalam teori ni dia panggil ilmu dirayah. Kalau ini ilmu riwayah. Baca tu tak dengar saya baca, saya tunjuk ni kan. Ilmu ni praktikal kan? Praktikal. Kena dua-dua ada. Di zaman kita ni kita perlu ilmu tu. Ilmu yang apa? Teori tu. Kalau tidak, mana kita nak tahu macam mana nak buat kan, sifat huruf ni macam mana nak jalankan, macam mana nak letak, macam mana nak lepaskan. Kita perlu ilmu yang buku tu kan, ilmu teori tu perlu untuk supaya mudah nak faham kan. Okey kan, situ tulis logik dia mana, cuba Ustaz buat. Ustaz buat macam tu. Faham tak? Maknanya ilmu dirayah dengan ilmu riwayah ni tak boleh dipisahkan. Dua-dua kena masuk. Boleh? Faham Okey, terus. Okey. Kalau baca tadi kan, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana.
Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Okey, selesai. Kita pergi yang keempat lah. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat ni akhir suku katanya terdiri daripada ta marbutah. Kan? Ta marbutah dan bunyinya berubah menjadi huruf ha dhamir ni dan disukunkan. Okey. Boleh faham tak? Okey. Kalau dekat sini tuan-tuan dan puan, kalau kat sini tuan-tuan tengok ya, kalau nombor 4 ni akhir suku kata terdiri daripada ta marbutah dan bunyinya berubah menjadi huruf ha. Okey, dan disukunkan. Okey. Kalau ta marbutah ni pula tuan-tuan puan, dia berbeza sikit. Ta marbutah ni dia berbeza sikit keadaan dia dengan baris. Okey. Okey, contoh ya. Ya. Okey. Kalau ta marbutah ni tuan-tuan puan, katalah ta marbutah ni dikata sini akhir suku kata ta marbutah ni dan bunyinya berubah menjadi bunyi ha. Okey, dia cerita ta marbutah ni macam mana dengan baris dia pula? Macam mana dengan baris dia pula? Adakah dia sama dengan yang ni? Dengan yang mula-mula tadi? Baris atas, baris dua depan, baris dua di bawah, baris dua di depan, baris dua di bawah. Kan? Baris ataupun yang kedua ni, baris dua di atas. Okey. Adakah dia sama macam tu? Bagi ta marbutah ni tuan-tuan puan, baris buang, titik pun buang. Faham? Bagi ta marbutah ni dia tak boleh wakaf je ni. Tak boleh, dia tak boleh jadi macam yang atas-atas tadi. Dia tak boleh ambil baris, dia tak boleh contoh kat sini kan. Okey, huruf sebelumnya berbaris, selepasnya huruf ta marbutah tu kita tak boleh guna dia punya baris ni kalau dia baris atas walaupun dia baris atas. Faham tak? Contohnya kalau dia baris atas, contohnya kan safaratan kan, contohnya kan. Tuan-tuan tak boleh berhenti dengan BID safarata. Tak ada. Ta marbutah tak ada. Ta marbutah ni baris dia tak pakai, titik pun tak pakai sebab dia dah jadi huruf ha. Dia jadi huruf ha. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Jadi ha simpul. Ha yang kita letak dekat makhraj ni dekat ni. Solah. Ada gegar. Solah. Jangan solah. Bukan solah. Bukan. Solah. Jadi ha yang paling bawah ni. Makhraj huruf di leher ni ada 3 makhraj kan. Okey, yang bawah sekali yang dekat peti suara, yang dekat tengah-tengah, yang dekat belakang epiglottis ni, bahagian injap ni, yang satu lagi dekat bahagian anak tekak sana kan, dalam kerongkong. Okey tuan. Faham tak? Ingat ta marbutah ni dia tidak boleh pakai dia punya titik dan tak boleh pakai baris langsung. Kena jadi ha, habis. Tak boleh jadi, dia tak boleh jadi ta maftuhah. Dia tak boleh jadi ta maftuhah berbaris pula. Ta berhenti ke belakang dia. Panjang baca, tak boleh. Faham tak? Dia tak boleh baca panjang. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ni solah lah. Dia tak boleh bi-aidi safarata, tak boleh. Bi-aidi safarah kiramin bararah. Okey. Boleh. Lepas tu dekat ta marbutah tu dia tak letak alif macam tanwin yang lain-lain. Macam tanwin ni ada alif belakang kan? Dia tak letak alif. Ta marbutah tanwin. Boleh faham?
Oh, Faham? Ustaz. Okey ya. Dia akan jadi huruf ha, hadome, ha simpul tu dia jadi. Okey kan? Bawa ke ujung kelongkong kita ni. Okey, boleh tuan-tuan. Okey ya. Saya harap tuan-tuan puan faham ya. Kering betul tekak saya hari ni. Allah. Minum air saya. Bismillah. Ya, Ustaz. Kejap Ustaz. Ada soalan? Ada soalan tak? Okey, kalau siapa ada buku, buku 108. Buku Tahsin Tajwid ni kan? 108. Buku ni tuan-tuan perempuan tahu, buku ni dah dikeluarkan baru, yang baru. Buku ni dah dikeluarkan baru, tapi free order. Cukup 1,000 dia buat. Dia jangka akan dikirim kat kita hujung bulan 6. Free order, siapa nak boleh. Nanti saya bagikan link dia sini. Terus order dekat dia orang kan. Free order. Dia tebal tau. Dia yang ni sampai ke surat 151 kan. Dia tebal. Dia banyak. Boleh lah kita kalau ada rezeki, apa salahnya, kan? Dia kena mengena juga dengan buku ni, tapi dia lebih lagi, isi dia lebih lagi. Dia panggil kat situ, dia beritahu apa, bukan saya yang jual dia. Bukan saya yang jual tu. Beli terus dekat ni kita orang punya yang mengeluarkan buku ni. Kan? Bukan saya yang menjualnya. Saya cuma boleh hantar lah untuk dekat tuan-tuan puan. Okey. Dia berapa ratus layan tu? Banyak. Harga dia sekarang dia harga promosi dia RM80. Dia tebal. Buku dia tebal daripada biasa. Sebab dia, mana kita dulu baca yang saya cakap kan, makhraj, sifat huruf kan, dia ada siap dengan contoh bacaan ayat Quran. Okey, nak order, puan nak order, nanti saya hantar link je. Link tu kan, saya hantar. Saya tak reti pula lah nak hantar dekat Facebook ni. Macam mana link dia tu? Tak reti pula. Nanti saya tanya anak macam mana nak buat. Okey. Kalau WhatsApp saya boleh hantar dia punya tu. Tengok dalam grup Quran tuan-tuan perempuan yang di Facebook. Mungkin saya dah hantar dalam grup tu. Okey kan? Ni kita nak sampaikan hajat dalam pembuat buku ni. Buku ni tuan-tuan, buku ni dia punya penasihat ni Profesor Madya Dr. Khairul Anwar Muhammad. Dia pensyarah kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Dia punya dia orang kuat dia orang. Okey. Dia buat oleh ni lah, Hubul Quran punya, dia punya grup dia orang buat. Okey ya. Okey, boleh ya, nanti saya ni lah, kalau siapa yang nak, saya tolong saya hantarkan link tu. Okey, dia pre-order. Saya dah order dah satu. Kawan-kawan, ada kawan-kawan ramai saya dah bagi-bagi, dia orang dah order lah. Sebab dia yang 1,000 tu dia harga dia 80. Yang ke 1,000, yang lebih 1,000 tu dia dah di lain harga dia. Mahal sikit kot. Mahal pun RM5 kot, lebih pada tu. Cubalah dapatkan satu naskah untuk yang ni, dia lebih padat lagi daripada ni. Okay, ya? Mungkin satu hari nanti saya buka kelas yang tu ke, mana tahu mengajar yang tu lagi, yang mantap lagi kan. Ramai yang minta saya, mungkin besok
tuan-tuan dah habis tahsin tajwid ni kan. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak tajwid biasa-biasa ke? Biasa-biasa ke atau luar biasa? Kalau biasa-biasa, buku nipis. Ni saya pakai biasa-biasa. Ni biasa-biasa. Kan? Ini biasa-biasa. Tapi kalau tuan-tuan nak luar biasa, ni buku dia. Luar biasa. Ni kulit kerah. Ni luar biasa. Ini padat. Padat, kejap semua ni. Nampak ni. Ini biasa-biasa. Okey. Ini padat dengan kejap Ustaz. ni. Yang ini Ustaz Izran. Ni member lah, geng. Satu geng. Okey. Yang ni Dr. Surul Syahabuddin. Siapa kenal Dr. Surul Syahabuddin? Selalu dulu ada dekat TV3 lah, pagi-pagi lah, Dr. Surul Syahabuddin. Seorang juga, dia pakar Quran jugalah di Malaysia ni. Okay. Ada buku dia Ustaz? Ada. Surul Syahabuddin kan, dia ada buku Iqra' macam hijau tu pun ada kan. Tuan-tuan boleh order sendiri dekat Shopee, ada benda ni. Tuan-tuan nanti pilih. Sebab dia orang ni banyak cakap nak yang padat lah, yang mantap lah kan. Tengok nipis nak yang padat kan. Okey. Tapi makan masa lah. Tapi memang tengoklah penerimaan tu kan. Lama sikit cerita dia. Saya suka yang padat tu. Dan saya juga suka yang nipis ni. Okey, nipis ni boleh hand letak celah Quran ni kan, mudah. Okey dulu. Tapi kelak-kelak yang terbaru ni, yang belajar tajwid, dia pakai yang nipis ni. Yang nipis tu. Okey. Okey, terus. Ikutlah tuan. Ni pun dah gaya-gaya dah hujung-hujung ni. Kelas tuan ni gaya-gaya dah hujung. Dah tu nanti kita akan try cari pelajar yang boleh kita tambah lagi untuk kelas tu, kelas tajwid. Kita panggil advance tajwid. Bukan ringkasan tajwid. Kita panggil advance tajwid. Buka ada orang dia suka advance ni. Ada minat belajar advance ni. Tuan-tuan boleh tak agak-agak terima advance? Tak ada lah. Dia bukan advance macam mana sangat pun. Dia punya cerita tu lebih sikit. Dia punya contoh-contoh tu lebih sikit. Kan? Dia punya cerita tu lebih lah. Buku tebal dengan buku nipis mana dah sama. Buku nipis nak cerita dia sikit je kan. Sikit je. Dia cerita ni banyak ni, tu je. Dia tu nun sukun ini ya. Nun bersabdu macam ni. Dengung macam ni. Okey, contoh. Buku yang ni dia cerita nun tu kenapa nun tu dengan ni, semua cerita. Itulah ilmu saya cakap, ilmu dirayah saya cakap tadi kan. Ilmu teori dia tu yang ulama buat. Dia pun ambil daripada kitab-kitab Arab, kitab lama Arab. Bukan dia main buat sendiri je. Depa belajar sampai situ kan, sampai Mesir, sampai belajar qiraat di mana-mana. Depa buatlah buku. Tak salah. Boleh, memang dia apa rujukan. Depa pun bersanad. Okey? Okey, boleh terus. Tengok. Nanti fikir-fikir ni. Saat ni kita dah perjalanan ni. Okey, sekarang dah 109. Dah 104, dah 109, 140 tu dah saya je bercakap banyak dah tu. Perempuan dah kurang dah baca dah 140. Dah dekat dah. Dekat nak habis dah. Okey. Boleh ya? Okey, terus. Buku order sendiri. Okey. Apa nak buku order sendiri. Okey, boleh. Tengok kat sini pula. Akhir nombor 5 ni, akhir suku kata disukun dalam bacaan apabila terdiri daripada huruf ha dhamir, berharakat kasrah atau dhammah. Okey, baris atas atau baris depan. Okey, sama juga. Akhir suku kata dikata disukun dalam bacaan apabila terdiri daripada huruf ha berharakat kasrah atau dhammah. Okey ya.
Okey, faham tak? Contohnya dekat nama Allah. Dekat nama Allah kan kadang-kadang hu kan? He kan nama Allah. Okey. Kita wakaf je. Buang dia punya baris tu, dia akan jadi contohnya illa ma syaa Allah. Tu kan? Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Yang kalau kita baca terus dia akan jadi panjang. Yang bih ni wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bizatis sudur. Tapi kalau waqaf wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Boleh? Faham tak? Jangan bihi dah ya. Tak ada. Kalau maksilah, ini panggil maksilah tawilah. Kan? Maksilah ni, silah ni wasal. Dia jadi mat ni bila wasal saja. Bila waqaf tak ada. Tak ada. Ini masuk sikit-sikit mat lah. Siapa yang dah belajar mat, masuk sikit-sikit mat. Maksilah qasirah dia baca 2 rakaat, maksilah tawilah dia baca 4-5 rakaat. Tapi kalau waqaf dah tak ada dah. Dia matikan dekat ha tu. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Jangan bihi pula ya. Tak ada bihi dah. Boleh kawan? Tak ada apa, relax. Relax je. InsyaAllah. Hakim dengar. Boleh Hakim? Boleh ya? Okay Cik Azman, Cik Dua, boleh? Okay, tak ada masalah ni. Tenang aja. Okay, terus lagi. Okay, akhir suku kata bertasydid. Tasydid tu apa? Sabdu lah. Kalau dekat kampung Puan Zara panggil apa? Kalau baca mengeja tu. Mengeja yang Ustaz? Sabdu. Syaddah. Syaddah. Kan? Syaddah. Syaddah fathah, syaddah kasrah, syaddah dhamma. Kalau Quran dulu dia dekat syaddah tu dia letak tanda, dia tak letak dekat bawah huruf tu. Dia letak tanda dekat bawah syaddah tu. Betul tak? Betul. Kalau Quran dulu, Quran yang kita pakai dulu mukadam apa tu kan? Kan? Dia panggil Quran Imla'i kan? Dia punya baris ni syaddah ni dekat baris syaddah ni. Kalau baris bawah kata Puan, contohnya dekat tu baris bawah ni tu kan, juyubihin tu kan, juyubihin na tu, dia kalau na atas, kalau ni dia letak bawah syaddah tu, bukan bawah nun tu. Tapi dalam Rasam Usmani dia letak bawah huruf. Kalau dulu dia letak bawah Quran Majid. Quran Majid dia letak bawah sabdu. Ni ada Quran Majid. Okey, saya pun blur juga nak cakap Quran apa Resam Imla'i tu resam, tulisan. Quran Majid orang panggil kan. Okey. Ada lagi orang pakai. Lama. Lama. Siapa yang mengaji tu, mungkin mengaji kampung, ngaji tu, ada lah tu Quran tu. Yang punya kertas ni kuning dulu kan. Kan? Dia dulu kami ngaji Quran tu lah Ustaz. Lepas tu dia punya tulisan khot dia rapat je. Khot dia ada macam jenis. Dia khot yang rapat tu. Orang dulu dia terror mengaji sebab dia baca Quran tu. Orang sekarang dia mengaji mudah sikit. Mudah sikit tu kan. Dia punya khot tu, khot dia orang kata renggang. Dia tak rapat. Okey.
Lain tau, dalam kita lain, Quran lain. Lagi satu, dulu kertas dia kuning. Kuning kalau orang Kedah ni. Kertas kuning kan? Okey. Kertas kuning, tengok lama-lama dalam pakai gelap, lampu, tengok lama tak nampak. Ustaz, tu. Susah nak baca ya. Dia rapat tau. Dia punya tu, ha simple tu. Wah, dia himpit. Nampak lubang sikit je. Ini ha ke mim ni? Tu kan. Tu. Dia lain macam Quran Majid. Faham? Okey. Dia punya hot lain dia. Memang lain betul hot dia. Tapi kalau dia biasa tak kisah. Sebenarnya orang yang biasa Quran Majid tu, kalau dia biasa, dia jarang biasa, dia tak pernah baca Resam Semani, dia tak boleh baca. Dia tak boleh baca. Dia dah kenal Quran tu macam mana, dia tak boleh baca juga. Tapi macam yang kami ni dah biasa belajar dengan Quran Majid tu, kita boleh baca Quran tu dan boleh baca ni. Okey, lain macam dia bubuh. Kalau panjang Maksilah Qasirah ni, dia punya baris domah tu terbalik je. Dia lain macam terbalik. Lain macam. Tu. Mana nak tahu hukum tu? Memang macam tu kan. Dia lain. Tak apalah, tuan-tuan tak belajar benda tu tak payah ada. Tak payah nak contohkan, nanti tuan-tuan perempuan pening. Sebab sekarang ni memang Resam Semani yang pakai. Okey, tengok ni. Kalau dia kata ni, kalau bertasdid, macam mana pula nak baca bertasdid ni? Akhir suku kata bertasdid disukun dengan mengekalkan sifat tasdidnya. Akhir suku kata dah mati ni, dia kekal. Tasdid ni tak boleh buang. Tasdid ni maksud dia apa? Tasdid ni dia maksud apa? Satu huruf yang dia tasdidkan tu berbaris. Satu dia bukan baris dulu. Satu sukun atau mati atau sakinah, satu berbaris. Faham tak? Okay, kakak di Facebook ni, dia kata dia orang ada simpan lagi Quran Majid tu. Okey, rumah saya tak ada lah, tak simpan Quran tu. Okey. Nak kena cari lah Quran tahun ni. Okey, tak ada. Okey, maknanya tuan-tuan, kekalkan. Makna kekal kenapa? Makna kekal dua huruf lah kat situ. Ada dua huruf lah. Satu huruf yang disukunkan, satu huruf yang dibariskan. Bila qalqalah ada cara qalqalah, bila gunah ada cara gunah. Kan? Okey. Contohnya, dia kata mengekalkan sifat tasdidnya. Okey, sifat tasdid ni ada dua huruf. Kalau kita baca Zalikal yaumul haqq. Tekan suara sikit. Haqq. Maknanya tu kekal tu. Faham tak? Kalau kita Zalikal yaumul haqq, tak ada. Tasdid tak ada tu. Huruf yang bertasdid, kalau qalqalah ni dia panggil qalqalah kubra kan, atau qalqalah apa ni? Kita panggil kubra yang masa buku tajwid kita kan, buku resam kan. Qalqalah kubra, kita ada wusta, sugra dan kubra kan. Kita panggil kubra. Zalikal yaumul haqq. Maknanya tasdid lepas tu. Kalau zalikal yaumul haqq, maknanya sukun. Macam tu. Okey, bagi nun ni tak apa pula. Nun ni bila dia memang bersabdu, kekal lah gunah dia. Kekal lah. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Kekal. Faham? Kalau gunah kekal lah. Jangan pula wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Mana tuan-tuan tak kekal kalau gunah dia. Kalau nun gunah, dia kena nun ada sabdu, dia kena gunah kan, wajib gunah. Okey, kalau nun mati tak adalah juyubihin.
Kalau ada sabdu, juyubihin. Maksud kat situ kekal lah. Kalau tadi, zalikal yaumul haqqa. Kekal lah sabdu. Kalau tak ada sabdu, zalikal yaumul haqqa. Kena tahu pula. Kalau huruf qalqalah bersabdu, dia berat lagi kan? Dia berat lagi. Haqqa. Kalau huruf nun bersabdu, hin. Kalau tak ada sabdu, hin. Haqqa. Sugra. Tu. Boleh? InsyaAllah. Okey. Pandai ya. Okey. Okey, tuan-tuan yang ada Facebook boleh kan? Boleh. Teruskan. Okey. Nak terus ni. Apa ni? Okey. Lagi tuan-tuan faham, lagi tu terus. Benar ya? Tepi lagi. Kadang-kadang makan ubat ni hangat tekuk tak? Ubat dah tinggi lah, ubat apa dia hangat tekuk. Panas. Perit lah senengkok ni. Takut risau, perit sangat. Ubat tu panas tak? Minum air pun dah berkolek-kolek dah. Tak puasa, minum yang tadi pun dah minum, ni pun minum. Banyak ready, ada belakang tu pun ada ready lagi dah air. Kedai dah tutup dah. Pukul 8 nak beli ubat tekak mana tak boleh. Pukul 8. Besok pun pukul 8 je dia tutup kan? Ya. Kedai tutup buka sama kan? 8 pagi 8 ni kan? Lah, buka pukul 8 ya. Tutup pukul 8. Tapi tak boleh ramai-ramai kan? Ya. Tak tahulah. Nak pergi vaksin pun ramai. Himpun macam nak beli tiket bola. Lagi nak vaksin tu tak menyangkit. Ingatkan demam vaksin. Rupanya demam lain pula sebab duduk rapat-rapat. Macam mana lah. Mesti kan. Dah beri waktu tu datang pukul berapa. Nak vaksin pukul 5, main pukul 8 pagi. Orang tu dah habak dah kan, setengah jam kan. Main setengah jam dekat vaksin. Jadi teratur lah. Apa dah bagi appointment tu kan. Tengok gambar hari ni, ya Allah ya Tuhanku, macam nak beli tiket bola pula. Kan. Ingatkan balik demam vaksin. Kan, sakit urat kan. Kemarin anak saya okey kan, Hakim kan? Okey, saya okey. Saya cakap okey. Hari ni tak okey. Hari ni tak okey, hari ni MC. Hari ni tak okey hari ni. MC. Tak ada First dose first dose dah bangkit lah. Okey. Lepas ni pen kena bawa sendiri. Dia tak bagilah pen kat situ kan. Dia suruh pen guna sendiri. Bawa sendiri. Kursi tak boleh bawa sendiri. Kursi nak pakai kursi depa. Tapi kalau kita tak nak duduk boleh kan? Tapi mula-mula kena duduk sebab isi borang apa semua. Saya 19 bulan pergi bawa mak saya. 19 bulan depan. UKM. Oh, dekat UKM Bangi. UKM Bangi. Dia bawa mak saya. Mak saya umur 79. Kita orang dah siap dah habis lah. Habis dua. Awal orang kesihatan cepat ya. Dia start minggu lepas. Awal bulan itu, bulan puasa. Ada makcik yang sebelah mak saya dah dos kedua dah. Cepat betul. Dia mula-mula dulu. Dia daftarkan yang mula-mula dulu. Awal lah. Dia dah dos kedua dah. Elok sihat pun. Umur dekat-dekat 80 juga. Elok sihat. Okey ya. KKM wajib Ustaz. Tak KKM wajib. KKM wajib lah. Frontliner punya geng kan. Dia kena dulu lah. Okey ya. Syok juga tuan-tuan. Tak payah pening-pening dah kan. Dah awal-awal dah. Okey tak apa. Okey. Boleh ya? Okey.
tak bayar kempen lah. Dekat sebenarnya memang kerja kita juga. Okey. Kerja kita juga, macam kerja saya jugalah. Saya pun dah daftar. Baru ni nak daftar yang volunteer tak dapat. Tak ada chance. Kan, tunggu depan komputer tak done. Tapi ada yang hari tu dia tak dapat, besoknya masuk, dia bagi mesej dapat. Tu. Kan dia sangkut kan. Adik saya hari ni tak dapat, hari ni masa masukkan tu tak ada dapat kan. Dah tu besok dapat. Tu. Lagi dekat batch lain pula ni. Nanti nak compare lagi batch baru ni. Dengar cerita banyak bau macam-macam. Sekarang ni dia nak buat mobile. Tuan tak pergi, dia pergi. Tuan tak pergi, dia mari. Dekat Terengganu dia buat mobile. Dia mobile, dia orang pergi. Jadi rendah sangat. Rendah dia pergi kat Terengganu mobile. Tu. Hari ni kerajaan Kelantan cakap jangan potong vaksin dia. Sebab vaksin dia tu 10,000 tak mau ambil. Dia kata jangan potongnya, jangan bagi kat online lah. Kekal lah. Dia akan pergi pujuk lah orang kampung. Okey. Okey kan. Okey, kita kena penyakit Allah bagi. Kan. Sihat pun Allah bagi. Mungkin penyakit tu nak menjentik hati kita. Virus ni nak menjentik hati kita supaya kita menginsafi sesuatu benda. Tuan-tuan. Okey. Kita nak usik, nak tweet dia, jentik dekat hati kita ni. Kadang-kadang manusia ni dia leka, tuan-tuan. Dia leka. Okey ya. Tapi kalau tuan-tuan tak vaksin, memanglah ajal maut, jodoh pertemuan tu Allah tentukan. Tapi Allah suruh berusaha. Kan? Setiap penyakit ada ubatnya kat dunia ni. Okey kan? Tak kira lah. Kan? Tuan-tuan nak ubat ke macam mana. Kita usahakan. Okey ya. Okey, tapi kalau kita dah orang kata zaman kita ni dah boleh tengok, dah canggih kan apa kan. Jadi kita ikut je lah apa yang patut. Tak payahlah kita nak dengar sangat benda yang tak pasti ni. Dengar dalam grup WhatsApp sangat yang tak pasti kan. Depa pun tak tahu mana, depa main forward je kan. Patut-patutlah. Tapi bila kita tengok orang sakit, tengok orang tak boleh bernafas, tengok kawan-kawan kita tak boleh nafas, baru kita ingat nak vaksin, itu dah terlambat. Dulu masa kita sampai, kita tolak kan. Tapi dah depan mata kita, benda tu jadi dengan keluarga kita sendiri. Dah tengok keluarga kita sendiri, dah tengok pelajar kita sendiri tak bernafas, kita baru nak tengok, Allah, kena vaksin dah ni. Kan? Siapa yang dah buat appointment tu, pergi. Jangan duk kesian orang dah masuk nama tak pergi. Macam kita orang yang nak gear tunggu sampai 12, mula-mula kata malam kan, lepas tu tak jadi, besoknya pula kan. Tunggu tak dapat, tiba-tiba orang yang dapat tu orang buang-buang macam tu saja je. Lepaskan appointment depa. Tak baik je tu kan, main-main je tu. Sebab ni pun dah 12 juta orang yang dah mendaftar. Kan? Dah 12 juta orang daftar. Sebab orang dah ada kesedaran. Itu hari orang relax ya. Macam iya ke? Dia ingat COVID ni pun iya tak iya lagi. Dah setahun lebih iya. Orang berebut dah. Sekarang ni dah mula berebut dah. 12 juta. 12 juta dah daftar dah sekarang ni. Saya cakap ni kesedaran sebab saya punya pelajar tuan-tuan perempuan ada tengah berlawan, tengah berperang dengan COVID ni di hospital dengan alat pernafasan. Tuan-puan, okey ya. Saya pun tak sanggup tengok. Kalau orang hantar gambar pun saya tak sanggup tengok. Pelajar saya dah terlentang dah. Okey, lepas tu ada satu follower di Facebook hantar imam masjid dia di ICU. Benta. Kampung apa? Benta, imam masjid dia di ICU. InsyaAllah tuan-tuan. Kan?
Takkan kita kata benda tu tak ada lagi, kan? Benda tu tak ada lagi. Sekarang ni hari meninggal, memang meninggal tu jodoh kita. Tapi tengok 60 lebih orang tiap-tiap hari meninggal sekarang ni. Bukan macam tahun lepas 1, 2, 1, 2, 5. Sekarang 60 lebih kan. Jadi biasa ke? Jadi biasa. Dah 60 lebih 60 dah. Nak main dekat-dekat 100 dah pula dah. Okey Okay, kempen sikit lah. Bukan dah apa-apa. Sebab kita dah tengok depan mata. Kita kesian. Tu saya cakap, kalau tak mau kesian, celup kepala dalam baldi tu, tekan. Kan? Mai panggil seorang, mai tekan dia, bila mengelupur, suruh lepas. Saya kecil-kecil pernah lemah dalam perigi. Nakal kecil-kecil. Perigi yang ada tu. Yang ada tu apa? Kok tu kan? Pergi kok tu kan? Tapi kecil-kecil kan? Yang bulat-bulat macam pementung tu kan? Perigi kalau dah lama, dia berlumut. Tuan-tuan tak boleh pegang dia dalam perigi tu. Dia akan jatuh juga. Dia akan licin. Sampai kaki tuan-tuan dapat, dia macam antara perigi-perigi tu, dia simen tak sama kan? Sampai kuku kaki tu boleh sekat tu, baru berhenti. Nak uji perigi. Nak uji perigi kan? Ni cerita betul ni. Nakal cerita betul-betul. Lemah tuan-tuan. Kira kita macam kira dah mati lah. Macam kira mati lah. Lemas. Tapi ada kawan lah, dia ulur tu timba. Dia lepas timba kan? Timba punya perigi nak pergi sukat tuan-tuan. Ingatkan simen nak pergi sukat kan. Saya ni dia kecil-kecil ceritalah. Hantu air. Saya tak boleh tengok air. Saya geram nak terjun. Saya geram. Matuk saya tu ada perigi tanah kan. Banyak katak tepi-tepi tu kan. Katak dua bertelur-telur kan. Perigi tanah, separuhnya berbumbung, separuhnya kat luar kan. Kata, saya geram. Ini kalau boleh saya nak terjun masuk dalam perigi ni. Memang geram. Okey, dengkel ni lombong. Ada lombong kapal kori, ada lombong tembak. Bila ada lombong tembak, dia ada tempat dia ada tempat simpanan air. Simpanan air tu bukan dia buat daripada simen. Dia himpun air tu dalam dekat tempat biasa je. Tuan-tuan tahu tak Taman Dengki Jaya tu? Ni Hakim kan, Taman Dengki Jaya tu. Tuan-tuan masuk Taman Dengki Jaya tu yang ada sekarang ni, ada Segi kan, Pasar Raya Segi kan. Itu tempat simpanan air lombong tembak. Itu kita orang tak boleh balik sekolah, pergi sana dulu, terjun dulu. Hantu air. Bulan puasa tak bulan puasa. Pergi balik sekolah nak geret kan, balik kan, nak balik kampung Tok Mak Sali kan. Singgah dulu. Ini saya cerita ni sebab saya cerita kes lemah ni, tuan-tuan. Kan. Lagi satu saya cakap tuan-tuan, dekat-dekat air terjun tu jangan duk main-main panjat-panjat kat batu tuan-tuan. Saya pernah selamatkan kawan saya, pegang kaki saya betih ni. Betih keting ni. Kalau tidak kawan saya tu mati tuan-tuan. Ni, pegang betih keting saya ni, tergelincir. Jangan nak main test dekat ni. Tergelincir dekat lumut yang batu air terjun ni. Tengok orang duk panjat-panjat kan. Jangan main-main. Betul ni Hakim, bukan cerita main-main kan. Pegang kaki saya ni. Kalau tidak, hantu air. Tak boleh tengok air. Nak pergi mana ada air. Memang suka betul. Sampai sekarang saya pun memang minat kolam lah. Memang minat. Saya di antara orang yang boleh menyelam lama lah kan, sampai peringkat umur ni. Kalau seminit tu biasa je. Betul, sebab saya memang dah latih daripada kecil. Memang hantu air. Betul. Saya boleh menyelam seminit lebih kan. Sekarang pun boleh. Sekarang pun boleh.
Ni tepi ni ada kolam cucu kan, akhir tu kan. Rumah saya ni kan. Saya duk praktis dengan cucu saya. Kira atuk nak menyelam. Memang antoi, tak boleh pi. Memang suka air. Menyelam, test. Itu untuk Taranum sekarang ni. Sekarang ni untuk Taranum. Okay. Memang saya buat latihan menyelam. Saya boleh selam 1 minit. Dan saya boleh baca 3 baris terus. Quran tu kalau tenang saya boleh baca 3 baris setengah tanpa berhenti. 3 baris setengah dengan bacaan yang tidak berlaju. Bacaan tahqiq boleh baca 3 baris setengah. Kalau betul-betul tenang, tak ada orang kacau, tak ada fikir apa, boleh baca. So, latihan lah, menyelam. Okey. Okay. Nak panjang nafas, Cik Noah. Tengok Cik Noah tak berapa panjang nafas. Tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan membuat panjang nafas baca Quran, senang tuan. Senang pun apa nak risau tempat wakaf tak wakaf. Tuan berhenti tu memang wakaf betul. Tak payah pening. Tak payah pening. Cuma belajar wakaf tu nak ilmu pengetahuan. Tapi nafas memang sampai. Saya bertalaki tak masalah. Sebab saya nafas panjang. Kan? Nafas panjang. Lepas tu saya menguasai ilmu tajwid dan huruf. Tak masalah. Steady je. Pok lepas. Apa yang tak lepas panjang, tanya Syekh, boleh sambung kat sini tak? Syekh, Syekh boleh sambung kat sini? Syekh asyik tanya tu je. Sebab nafas pendek. Syekh tu pun tak boleh tidur kalau dengar, kalau kita duk tanya boleh sambung. Penat juga kan? Sebab tu kena nafas panjang. Nafas nombor 1 kalau kita mengaji Quran. Kalau kita boleh nafas panjang, kita selesai satu masalah. Nanti kita mengaji, kita nak tengok. Kita akan bagi ilmu macam mana senaman nafas paru-paru. Okey kan? Okey, mari kita bersatu lagi. Panjang cerita ni. Sampai ke kolam, sampai ke mana ni. Okey ya? Boleh ya? Ngantuk ah? Cik Noah? Tak. Besok dah BDR. Saya ingat BD je. Tak ingat. Dulu PDPR, ni BDR tak sekarang ni kan? Okey. Okey. WFH. Okey. Semua kan? Kali ni kan? Semua kan? Kerja kot Ustaz. Kerja lah. Kerja. Mana boleh cuti? Gaji ada. Kena joki kot Ustaz. Itulah kena juga kan. Tengok orang ni lah. Tengok bahagian. Kan? Ni Cik Anwar kena pergi kerja kan? Cik Anwar siapa? Cik Noah kan? Saya tadi saya tanya tu dia perlu ke dia panggil saya tak? Tu. Dan perlu ke tak? Tapi besok saya tak kerja. Okey, boleh lah sama-sama kita baca Yasin tu. Pagi pukul 9. Okey lah. Kita last ni, nombor 7 ni. Ni mengenai Hamzah. Yang ni pun orang pening juga ni. Okey, Hamzah ni di akhir kata yang ditulis di atas waw. Hamzah ni raja huruf. Dia sak duduk atas waw, sak duduk atas ya, sak duduk atas alif. Okey, Hamzah ni di akhir kata yang ditulis di atas waw. Disukunkan bila waqaf dan dibaca pendek bila wasal. Okey. Hamzah ni ada, maksud dia dekat sini, kalau waqaf kita sukunkan dia. Matikan. Ni tentukan dia berbaris. Dia berbaris baris depan contoh je kan. Tapi bila kita waqaf kita sukun kan, maknanya kita matikan. Tapi bila kita wasal, kita hidupkan balik baris dia. Baris dia hidup. Contoh dekat bawah ni. Okay, kalau kalimah asal dia tafta'u kan. Kalau kita waqaf kita baca tafta'. Yang tengah-tengah ni warna merah ni kan. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Asal dia kan.
Okey, kalau kita waqaf, qalu tallahi tafta. Tafta. Macam hamzah hamzah ni kan kita baca dia syiddah kan? I, u, ba. Kita matikan kan? Jadi kita matikanlah. Qalu tallahi tafta. Okey, manakala kalau kita wasal dah mula, kita hidup. Kan dia qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna harada. Macam tu. Faham? Okey, boleh ya? Ini nak menerai sikit. Sikit kan? Okey, boleh tak dengar saya baca sekali lagi? Qalu tallahi tafta. Waqaf. Fasal. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Macam tu contohnya. Cuba tengok macam mana. Try dulu yang ni. Allah Akbar. Okey, try tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna harada. Cuma matikan. Qalu tallahi tafta'. Okey, boleh. Okey, Cik Noah boleh. Kalau Cik Noah tak boleh sampai banyak, nanti kat Yusuf tu boleh juga. Nak tengok. Qalu tallahu tafta. Okey. Kalau terus Qalu tallahi tafta. Tafutaz. Sekali lagi. Qalu tallahi tafta'utaz. 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 Sekali guna biasakan. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Cuba. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna harada. Okey, boleh. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna harada. Qalu tallahi tadhkuru Yusufa hatta takuna harada. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi tafta. Qalu tallahi taftahu tadhkuru Yusuf. Pendek Yusuf. Pendek ya. Okey, boleh ya. Okey, insya-Allah kita sambung lah minggu depan. Ada beberapa lagi yang kita kena mengenai Hamzah. Lagi Hamzah juga minggu depan. Ada dia sampai sekarang kita sampai 7 kan. Dia ada 15 waqaf. Tu kira banyak lah malam ni tu kan. Banyak sangat nanti tak boleh cerap kan. Banyak sangat kan. Nanti dia akan macam-macam. Bukan mungkin bahagian depan ni tuan senang ya. Ni senang je. Mungkin dah bahagian belakang nanti dia dah payah sikit.
Dah yang depan ni mana satu, bagi sikit-sikit je, bagi sikit-sikit dulu. Jangan ni jangan gelut nak ambil semua, sikit-sikit dulu, tak apa. Nah kan. Okey, relax dulu. Okey. Ucapkan terima kasih banyak-banyak lah. Okey, doakan semoga semua sihat agaknya. Okey, jaga diri. Okey, tak boleh keluar lah, relax lah kan. Beli siap-siap barang tu, tak payahlah beli banyak-banyak. Kedai depan mata je rumah kita ni, kan. Ini nak gelut-gelut putih air kecil nak berosok, mana beli banyak kan. Tapi kadang-kadang orang ni suruh beli pukal, tengoklah duit pun pukal tak pukal. Pukal kan. Kadang-kadang orang galakkan kita beli pukal lah. Pukal juga, tengoklah putih ais bersaiz mana kan. Kalau putih ais tu saiz kecil macam Hakim dengan Puan Zarah duduk 2 orang nak beli banyak-banyak, putih ais kita 2 orang, mana ada kita pakai putih ais besar, kita pakai putih ais kecil je kan. Masuk ikan, kalau kita beli 1 kilo ikan tu je lah. Kita beli banyak, 2 habis, kita pudak penuh dah tu kan. Nak buat macam mana, tak boleh lah. Okey, tak payahlah gelut. Saya tengok sampai kat Speedmart sampai tak ada barang, kosong. Nak buncit. Licin, nak beli apa pun tak ada. Saya tengok saya pergi Speedmart pagi tadi, awak tak ada orang Speedmart ni. Lalu Speedmart ramai, siapa nak pergi, barang tak ada, kosong. Ada ya tuan. Okey, tu hari nak beli. 2-3 hari ada orang nak beli. Itulah. Apa ni orang bagi orang yang rezeki lebih, dia beli banyak lah. Memang dia betul lah tu kan. Tapi orang yang tak ada ni, tak ada macam-macam, yang tak ada macam-macam lah. Tak ada putih air besar, poket pun tak ada banyak benda kan. Dia maklum lah, ni raya, baru lepas raya kan. Walaupun tak balik kampung, tapi dia nama dia raya kan. Okey, baru lepas raya ni, gaji awal, mungkin ni tak boleh ni kan. Mana nak beli banyak-banyak. Okey, tak apalah. Kita jaga diri lah. Duduk kat kedai tu pun dah jaga. Memang kena hati-hati betul tuan. Kita tak menyondoi, orang menyondoi kita kat belakang. Kita duduk baris lah 1,5 meter. Duduk belakang kita tengok-tengok tu, dia ada belakang kita. Tadi sekarang ni tak ada tuan. Direct cakap je, cik, tak maaf, cik duduk jauh sikit boleh tak? Direct je. Kita pun tutup muka, dia bukan kenal kita kan. Cakap je, direct je. Betul kan. Saya pakai sarung tangan. Kawan saya pergi kedai runcit, orang tu cakap, kawan saya pakai sarung tangan pun kena COVID kata. Masya Allah. Aduh. Budak yang cakap tu budak tu Grab hantar makanan. Dia tengah beli barang kat kedai runcit. Saya pakai sarung tangan. Pelik lah, saya seorang yang pakai sarung tangan, orang lain tak ada pakai sarung tangan kan. Saya cakap, saya memang pakai sarung tangan. Saya beli sarung tangan murah tu kan, jadi sarung-sarung lah. Lepas tu habis saya buang, sampai rumah saya buang. Sebab kita pergi kedai, masa kat mana pun akan pegang cashier tu. Kat mana pun kena cashier tu juga kan. Kita nak curi, kita tadah pun cashier tu duk kena juga tangan kita. Masalah cashier tu dia pegang ramai orang kan. Lagipun meja-meja yang dekat cashier tu semua orang duk pegang. Itu pun jadi senang keputusan dia, buruh glove sarung tangan, bebas, pakai baju lengan panjang kan. Dia tak betul lah. Depa kita sondoi kita kan. Beli nasi lemak dah terang-terang orang baris ni. Mereka nak celok juga kat kita. Kita lari kan. Lari mereka nak celok je. Ya Allah, ya Tuhanku. Itulah manusia kan. Tak ada. Dia macam benda tu. Dia tak tahu COVID tu dah jadi rumah dia. COVID tu rumah dia kita. Faham tak? COVID tu kat mana? Kita cari rumah dia. COVID tu bukan kat atas jalan raya tu. Di orang. Dia duduk di orang. Orang yang hidup tu. Kalau kita tak pergi mana-mana,
Kan? Kita tak jumpa orang lain, tak adalah menyangkit kan? Tak, sebab tu dia suruh kita ni cuti ni 2 minggu ni. Masalahnya Syekh saya, Syekh Ahmad Mamduh. Apa khabar Syekh? Tengok live Syekh, apa khabar? Lockdown Malaysia khalas. Syekh ada dekat Mesir. Tuan buat dia Facebook yang Syekh Ahmad bin Mamduh Al-Saud ni adalah Syekh saya daripada Misr di Cairo. Kadang-kadang dia main jenguk lah apa anak murid dia mengajar, betul tak betul. Ni duduk ada ni di live kita ni kan, bersama-sama kita. Ni cerita pasal lawak-lawak juga tadi dah ngantuk kan, cerita pasal ni lah, jaga SOP ni. Kita jaga orang sondoi kita. Terang-terang orang baris beli nasi lemak tu kan, kita nak beli kari pap, kita baris juga. Dia tidak main cup-cup kat kita, pening kepala kan. Tu okey. Kadang-kadang yang jaga SOP ni orang muda. Orang yang bumuk ni dia kurang nak jaga SOP ni. Dia kurang ambil kisah kat benda ni. Padahal depa tu yang senang dijangkiti, kalau jangkiti pun susah nanti. Jadi dia kurang ambil kisah. Jadi kita larilah, tak apalah. Pakcik nak dulu, pergilah dulu. Depan kan, pada duduk celah kan. Macam celah kita. Tu, tambah speed mat mana ada ruang. Sempit. Sempit. Satu tempat yang, tapi yang kat dengki dia kira masuk dalam berapa orang. Masalah di cashier tu masalahnya. Jadi tuan-tuan, yang orang lelaki pakai lah, orang perempuan memang pakai baju lengan panjang lah. Kan? Orang lelaki pakai baju lengan panjang, pakai sarung tangan. Senang. Kan? Senang. Balik, masuk, nanti beli yang sarung tangan murah tu je. Jangan beli yang mahal-mahal. Beli mahal tengok nak buang mahal lah. Jangan pergi doktor tu, waktu medical tu mahal. Beli yang bila kita tarik kuat dia rabik tu, yang bertepung tu, kan? Masuk perlahan-lahan, pakai. Bila kita sampai koyak tu pun dia koyak, dia tak kuat. Tu sarung tangan tu beli tu kan. Okey kita jaga diri kita. Macam Cik Noah duduk dengan mak kan? Saya dengan mak. Lagi nak jaga. Duduk dengan mak kita lagi nak jaga Cik Noah. Saya dengan mak saya pergi rumah, saya jaga penjarakan tau. Mak saya jenis orang yang tengok TV. Dia tak ada. Kita mai dia undur. Mak saya dia jaga SOP kan dalam rumah. No salam. Tak ada salam. Jumpa. Assalamualaikum mak. Nak hantar kuih ni. Kita mai dia undur. Dia takkan salam lah. Kalau orang tua yang reti tu tak apa kan. Okey. Kita cakap terang. Minta mak, sekarang ni memang tak boleh salam. Tu je. Baru balik kerja kan. Lepas dah mandi nak pergi kerja tu salam lah. Tapi kalau kita baru balik ni, janganlah salam. Jangan nampiak dengan dia apa. Pergi naik dulu. Okey. Macam menantu saya, kalau balik saya suruh pergi terus mandi. Bola siap-siap kat luar. Isteri dia mengandung. Naik mandi. No salam. No. Terus naik atas. Kita bagi alat tentera. Sebab kita beringat sebelum kena. Dah kena, keluar mata darah pun tak guna dah. Kan? Okey. Okey, kita ingat sebelum kena. Ni kempen ni kan. Okey kempen ni. Bukan doktor pengarah tu aja kempen. Saya pun kempen supaya jaga keselamatan. Sebab saya sedih bila orang kena sakit. Sedih sangat. Saya sedih. Saya punya pelajar sakit. Saya sedih. Sedih sangat. Saya memang sedih betul. Memang kata kalau boleh tak mau kehilangan pelajar ni. Okay, tak mau. Nak buat macam mana? Tak mau, sedih. Tak mau cakap banyak lah. Nanti berair mata ni.
susah nak cakap. Okey, terima kasih ya. Jumpa lagi esok. Jangan lupa siapa yang ada, kita terus baca Yasin pukul 9. Pukul 8 lebih saya akan hantar link. Kita akan baca Yasin sama-sama. Kalau tak dapat di Zoom, kita di Facebook saja. Okey, insya-Allah ya. Sampaikan kepada rakan-rakan kita supaya sama-sama kita berdoa. Ni bukan program yang pukul 6.30 pagi tu ya. Ni bukan pukul 9 pagi. Pukul 6.30 pagi tu TV3 sambut ulang tahun dia. Kan? Okay. Saya ni yang pukul 9 pagi. Sebab saya ada orang-orang khusus, pelajar dan keluarga pelajar yang sedang bertarung dengan COVID-19 ni. Kita nak doakan dia orang special dan doakan adik-beradik kita dan doakan umumnya Malaysia juga kan, supaya COVID ni diangkat daripada muka bumi Malaysia ni. Okay kan? Jumpa lagi. Sadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih di Facebook juga ya, sama-sama. Okey. Masih